Ya, terima kasih Kak Bet ucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bersama kami dalam Sembang Sinar dibawakan oleh Parti Buah Delima Yusof Tayyub, kaya dengan antioksida, vitamin dan mineral untuk kesejahteraan diri. Baiklah tuan-tuan dan puan, kejap lagi nanti kita akan bersama dengan dua orang tetamu Kak Bet ya, dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ataupun dengan glamournya dikenali sebagai PT-PTN. Kalau anda apa-apa kemusykilan ke soalan-soalan tertentu ke yang berkaitan ya, yang relevan sahaja, anda boleh calling kami di sini ataupun anda boleh hantarkan ke Facebook. Sembang Sinar dibawakan oleh Parti Buah Delima Yusof Tayyub, kaya dengan antioksida, vitamin dan mineral untuk kesejahteraan diri ya. Bila kita dengar lagu daripada Datuk Sharifah Aini ni, Terbang Helang, rasa macam kita berterbangan bebas ya. Baiklah tuan-tuan, sebagaimana telah pun Kak Bet bagi tahu tadi, kita ada dua orang tetamu ya, dari Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN, dan kita ada Puan Aizam Abdul Aziz, iaitu Pengurus Besar Jabatan Komunikasi Korporat PT-PTN, dan juga Puan Rina, Timbalan Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat PT-PTN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali terakhir kita jumpa bila dalam awal tahun. Awal tahun kan. Itulah dia. Okey. Baiklah, dan sebagai pembuka bicara lah mungkin kita nak lebihkan tumpu pada SSPANI. Rasa-rasanya ramai yang dah pernah dengar. Tapi mungkin masa tu anak dia masih sekolah menengah. Kan, belum lagi nak masuk universiti. Jadi dia tak apa-apa nak ambil pot sangat kan. Tapi sekarang ni mungkin ya, ada di kalangan anda yang anak-anaknya akan melanjutkan pelajaran dan perlukan dapatkan khidmat daripada PT-PTN. Mungkin Puan Aizam, you boleh mulakan dulu dengan SSPNI ni. Mungkin saya boleh nyatakanlah, kita biasa dengar tentang SSPNI, iaitu satu skim simpanan pendidikan nasional ni, yang mana dia merupakan produk PT-PTN lah. Sebab kalau kita sebut PT-PTN, kadang-kadang orang selalu terbayang tentang pembiayaan pendidikan, tentang pinjaman lah maksudnya, dan juga kutipan balik. Dan di sini saya nak nyatakan bahawa SSPNI ni juga merupakan produk PT-PTN, yang mana kalau kita lihat dia merupakan satu produk yang disahkan sebagai patuh syariah lah. Okey. Dan kalau kita tengok juga, dia mempunyai banyak keistimewaan, dan tujuan utama diwujudkan SSPNI ni adalah satu bentuk yang telah kita tengok dalam merupakan satu skim yang mana direka khas oleh PT-PTN untuk tujuan pendidikan tinggi. Okey. Dan ibu bapa pun perlu tahulah ya. Ya, memang ibu bapa perlu tahu mengenai SSPNI ni, sebab produk PT-PTN dia memberi keistimewaan, pulangan semua keistimewaan itu kepada ibu bapa. Itu yang kita tekankan. Yalah, kalau dulu ingat lagi abah bukan tak nak hantar kau pergi universiti, tapi abah dengan mak memang tak ada duit kan. Jadi tak ada alasan lah ya. Ada ruang-ruang tu untuk kita berikan peluang kepada anak-anak kita untuk melanjutkan pelajaran. Dan saya percaya SSPNI ni selain daripada apa yang Puan Aizam cakap tadi kan, ia patuh syariah kan, itu penting. Penting sebab apa-apa kita nak buat, kita nak kehidupan kita diberkati tak. Dan mungkin juga kita nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar ya, Puan Rina. Dulu bukan Cik Rina ke? Terkini. You sampai hati tak jemput I. Kecil hati ayam I tapi tak apa, nanti bila dapat anak, cucu I nombor 2. Kita jemput. Cucu nombor 2. Okey, apa ni keistimewaan dan manfaat SSPNI? Sebenarnya memang pelbagai, banyak sangat keistimewaan kita boleh dapat daripada penabungan melalui skim simpanan pendidikan nasional ni lah. Produk di bawah PT-PTN. Terkini kalau bagi pelajar-pelajar kita yang nak masuk belajar, tak lama lagi kan, sekarang ni musim. Betul. Jadi siapa-siapa yang ingin memohon pembiayaan PT-PTN, mereka perlu mempunyai akaun SSPNI. Minimum sikit saja, RM20. Okey, step 1, buka akaun SSPNI RM20. Sebelum mohon pembiayaan PT-PTN. Alright. Kemudian pada ibu bapa kita, pada ibu bapa yang mempunyai gaji yang besar, kena cukai. Jadi di sini
SSPNI kita layak mendapat pelepasan taksiran cukai sehingga RM6,000 setahun. Okey. Kemudian kita ada sediakan perlindungan takaful secara percuma dan juga bagi anak-anak yang dapat masuk ke universiti, gaji ibu bapa RM2,000 ke bawah, kita ada beri pemberian geran sempadan sehingga RM10,000. Dan geran nak simpan geran sepadan sehingga RM10,000 untuk satu keluarga bagi pendapatan ibu bapa yang RM2,000 ke bawah dan anak dia dapat melanjutkan pengajian ke peringkat yang tinggi lah. Okey. Kemudian untuk menyimpan dalam SSPN ni mudah saja. Sekarang ni kita dah ada 22 pejabat PTPTN di negeri dan juga di cawangan. Jadi pada siapa-siapa yang ingin membuat penabungan SSPNI boleh pergi ke pejabat PTPTN yang terdekat. Dan juga kita ada ejen-ejen SSPNI bagi pelajar-pelajar yang nak masuk ke universiti ni ataupun ke IPTA, IPTS, kita cadangkan pergi ke Maybank, Bank Rakyat ataupun RHB Islamic Bank lah. Di situ mereka boleh dapatkan terus nombor akaun SSPN dan memudahkan lagi diorang untuk membuat pembiayaan masa nak online dalam pembiayaan application tu nanti, permohonan pembiayaan online. Dan tadi kita cakapkan antara langkah pertama ialah kenalah membuka akaun SSPNI sekurang-kurangnya RM20. Okey. Kita sebenarnya tak perlu tunggu sampai anak kita nak masuk universiti barulah kita tergigit nak buka kan. Seawal usia berapa tu anak kita? Maksudnya apabila lahir saja anak tu, dia dah ada sijil kelahiran, dah boleh buka. Seawal itu. Kan. Jadi janganlah tunggu sampai kita agak-agak macam dah terdesak barulah kita kelang kabut dia. Baiklah, dan nanti kita akan sambung lagi bicara sebabnya kita nak bercakap pula tentang simpanan bonanza. Bonanza tu pun dah best lah. Ada lagi extra bonanza. Itu dia. Akak Bek pun nak tahu juga tahu, maklumlah baru dapat cucu kan. Okey, kita akan sambung lagi bicara. Kalau anda ada apa-apa soalan boleh ajukan ke Facebook Sinar.fm. Ini dia Republik Sandiwara Cinta, Sembang Sinar. Sembang Sinar dibawakan oleh Parti Buah Delima Yusof Tayyub, kaya dengan antioksidan, vitamin dan mineral untuk kesejahteraan diri. Itu dia batu apa ya? Batu berguling. The Rolling Stones. I can get no satisfaction. I know you want satisfaction. Now I tell you, I story you about what you know, simpanan bonanza dan extra bonanza SSPNI. Okey, kita nak tanya dulu dengan Puan Aizam, Pengurus Besar Jabatan Komunikasi Korporat, ya. Puan Aizam, saya difahamkanlah PTPTN akan laksanakan program promosi simpanan bonanza SSPNI kan? Ini extra bonanza ni, cuy cerita. Dia sebenarnya kalau kita lihat ini tahun ketiga lah kita menyediakan kaedah promosi dalam bentuk cabutan. Tujuan dia untuk kita mendekati masyarakat dan juga nak menarik minat masyarakat supaya menyimpan dan terus menyimpan. Itu matlamat asalnya. Tetapi hasilnya kita bagi balik kepada pendeposit tersebut melalui cabutan. Jadi kalau kita tengok untuk tahun ini saja, yang mana kita sebut sebagai simpanan bonanza ni, dia ada 3 kali cabutan lah. 3 kali cabutan. Dan tempat pertama akan dapat RM100,000. Besar tu. Tempat kedua RM50,000, tempat ketiga RM10,000 dan sagu hati RM500. Jadi dekat sini saya nak nyatakan tempoh promosi untuk cabutan pertama ni adalah bermula 1 April hingga 31 Mei. Jadi masih lagi berpeluang lah. 31 Mei. Okey, hari ni 22 Mei. Okey, ada peluang. Kemudian untuk yang kedua bermula 1 Jun hingga 31 Julai dan untuk yang ketiga 1 Ogos hingga 30 September. Selain daripada simpanan bonanza ni yang kita kata ada 3 cabutan dan kita ada satu yang special kita buat yang mana kita panggil sebagai simpanan extra bonanza. Yang mana kalau tadi pertama dapat RM100,000, tapi yang ni pertama dapat RM200,000, kedua akan dapat RM100,000, ketiga RM50,000 dan sagu hati RM1,000. Jadi dan tempohnya adalah kalau kita tengok bermula 1 April hinggalah 31 September.
Jadi itu adalah tempoh lagi panjang lah. Maksudnya macam tu. Dan di sini saya sukalah mengambil peluang untuk menyerulah masyarakat di luar sana yang mana dah ada tabungan, sila buat penambahan untuk melayakkan cabutan ini, iaitu dalam nilai RM1,000. Manakala yang belum lagi memulakan penabungan, mulalah menabung dengan SSPNI sekarang. Okey, tu dia. Kalau tengok cabutan-cabutan tu, I takkan cabut lah, memang akan terus lah dengan menyimpan ni kan. Lumayan juga. Lepas tu ada juga barangan-barangan. Dengan cerita apa? Ada kereta. Itu yang lepas. Oh, tu yang lepas. Tahun lepas kita bagi dalam bentuk barangan. Maksudnya tahun ini kita bagi tunai dalam bentuk wang tunai. Tu pandai-pandai lah kau kan nak buat apa kan. Betul. Okey. Baiklah. Dan mungkin juga ramai yang nak tahu ni, siapa yang layak ni untuk menyertai simpanan bonanza dan juga extra bonanza ni. Puan Rina? Okey, sebenarnya syarat-syarat penyertaan tu kita boleh tengok dalam kita punya portal PTPTN, www.ptptn.gov.my. Dia terbuka kepada semua pendeposit SSPNI yang membuka akaun atau membuat penambahan sekurang-kurangnya RM1,000 dalam tempoh promosi bagi simpanan bonanza lah, untuk melayakkan tadi memasuki simpanan bonanza SSPNI, dan sekurang-kurangnya RM6,000 dalam tempoh promosi bagi melayakkan simpanan extra bonanza SSPNI itu tadi. Dan pendeposit pula perlu kekalkan deposit tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan lah, untuk melayakkan penyertaan simpanan bonanza dan extra bonanza itu tadi. Jadi semua pendeposit ni memang layak lah. Layak sekiranya menyimpan RM1,000 dalam tempoh promosi dan RM6,000 dalam tempoh promosi untuk simpanan bonanza dan simpanan extra bonanza tu tadi, serta mengekalkan deposit tersebut. Wah, kalau nak dikumpul-kumpulkan jumlahnya besar juga Pak Aizam. Betul. Ya. Dan ini juga salah satu insentif lah betul. Galakkan kepada orang ramai untuk menyimpan. Okey, dan kita sebenarnya nak cakap jugalah ni, tadi kita dah sebut dah hadiah-hadiah dia dalam bentuk wang tunai kan. Promosinya pun, tempoh-tempohnya pun kita dah tahu dah. Dan kejap lagi nanti kita nak cakap tentang satu lagi promosi. Yang ini kita panggil sahabat. Sahabat PTPTN. PTPTN. Okey. Ini macam Upin dan Ipin pula kan. sahabat. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kejap lagi nanti kita bersama dengan tetamu-tetamu kita dari PTPTN. Ini dia Dayang Nur Faizah sekali lagi. Sembang Sinar. Sinar dibawakan oleh Parti Buah Delima Yusof Tayyub, kaya dengan antioksida, vitamin dan mineral untuk kesejahteraan diri. Ya, dan bersama dengan Kak Bet kita ada Puan Aizam, pengurus besar Jabatan Komunikasi Korporat PTPTN, dan seorang lagi kita ada Puan Rina, timbalan pengurus Jabatan Komunikasi Korporat. Okey, baiklah, sebelum kita bercakap tentang sahabat, kebetulan memang ada seorang sahabat ni lah. Pendengar Sinar FM ni, Haider. Pandai dia panggil nenek Bet dia. Bukan main lagi kau ya. Okey, apa soalannya Haider? Saya anak dah 2 tahun setengah, dan sewaktu dia umur 3 bulan ke 4 bulan saya dah daftar lah kan. Cumanya saya nak tahu apa beza SSPN dengan SSPNI. Siapa nak jawab ni? Puan Aizam ke Puan Rina? Saya dah jawab. Pak Aizam. Okey. Cerita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sewaktu mula-mula kita lancarkan SSPN ni, dia memang tak ada I dah dekat belakang. Pada tahun 2004 tu, kita dikenali sebagai Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Kemudian setelah kita lihat bahawa pada 30 November 2011, yang mana kita dah diisytiharkan sebagai salah satu produk yang dikategorikan sebagai patuh syariah oleh IPFIM. IPFIM ini merupakan Islamic Banking and Finance Institute Malaysia Sdn Bhd, yang mana dia merupakan sebuah syarikat perunding perbankan Islam di bawah Bank Negara Malaysia. Selepas tarikh itulah ada wujudnya huruf I di belakang yang menunjukkan ianya dah patuh syariah, ataupun kita kenali sebagai SSPNI. I itu ada Islami. Adakah ianya secara automatik kalau macam Dak Haida tadi tu? Ya, automatik memang secara akan automatik. So don't worry, be happy. Okay, Papa Haida. Okay, baiklah, dan kita nak cakap ni tentang sahabat. Sahabat PTPTN ni. Mungkin Puan Aizam boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi? Jadi ini merupakan salah satu program yang direka khas juga oleh
pihak PTPTN, yang mana tujuan program Sahabat ni adalah kita nak mewujudkan satu konsep kolaborasi strategik PTPTN dengan pihak majikan. Tak kira lah majikan tu dikategorikan sebagai agensi kerajaan ataupun agensi swasta. Yang mana tujuannya adalah untuk menggalakkan pelaksanaan bayaran balik, pembukaan akaun ataupun penambahan deposit SSPNI melalui potongan gaji. Dan kalau kita tengok dekat sini, macam saya katakan tadi, apa saja yang PTPTN buat adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan kepada pembayar, kebaikan kepada pendeposit. Sebab daripada program Sahabat inilah sebenarnya sahabat PTPTN tu boleh menjana pendapatan. Maksudnya dekat sini contohnya saya nyatakan, katakanlah untuk komisen yang kita bagi, kalau untuk bayaran balik kita bagi dalam bentuk RM10 one off. Okay. Kemudian untuk yang SSPNI, kalau untuk pembukaan akaun baru kita bagi RM2. Dan bila kita sebut tadi ada konsep potongan gaji, bermakna setiap bulan akan adalah penambahan deposit tu. Kita akan bayar 50 sen pula bagi setiap transaksi. Dan apa istimewanya kepada orang yang membayar balik? Sebab kita lihat kita ada sediakan diskaun 10% sekiranya bayaran itu adalah 12 bulan berturut-turut ataupun 12 bulan ke hadapan mengikut jadual. Jadi secara tak langsung apabila potongan gaji dibuat, dia tak adalah yang tertinggal bayaran. Jadi di bulan ke-13 automatically dapat 10% diskaun. Dan komisen tadi kita bagi balik kepada pihak majikan melalui kelab sukan mereka ke Puspanita ke apa saja untuk mereka gunakan balik. Itulah kita kata wujudnya maksud ataupun perkataan sahabat PTPTN tu. Jadi tak kira lah ya, sama ada agensi kerajaan ataupun swasta, mereka boleh memohon lah ni. Boleh memohon. Nanti orang PTPTN datang kan? Puan Azam datang, Puan Rina dengan Puan Tim kan datang. Boleh datang beri taklimat pada kaki tangan jugalah. So kalau mana-mana agensi kerajaan ataupun swasta yang berminat untuk menyertai program sahabat PTPTN ni, boleh juga menghubungi pejabat PTPTN yang berdekatan. Nombor telefon, alamat ada terdapat di dalam kita punya portal PTPTN untuk mendapatkan lebih penjelasan dan mengisi borang pendaftaran sahabat lah. Sekiranya dipersetujui, kita akan bagikan surat tawaran untuk ditandatangangi yang disediakan oleh PTPTN, dan selanjutnya surat tersebut kita akan bagikan nombor siri sahabat lah kepada sahabat yang berminat. Kalau tu company tadi tu kecil je, tak ada masalah. Kalau kita tak pernah kok kena konglomerat ke organisasi besar, tak ada lah. Semua kita alu-alukan. Sebab sekarang ni kalau kita lihat lah, kita dah ada 973 sahabat. Yang mana kalau kita tengok agensi awam ada 828 dan swasta ada 145. Maksudnya semakin hari semakin ramai majikan-majikan di luar sana yang berminat untuk berkolaborasi dengan PTPTN. Okey. Jadi apa, maklumlah kan, kalau kita tak buat arrangement ataupun apa ni susunan macam ni, kadang-kadang kita terlepas pandang. Maklumlah kan, kita banyak komitmen keuangan kan. Jadi macam ni dan lepas tu hati kita pun tenang nak bekerja. Gitu. Jadi kepada majikan pun majikan pun boleh mainkan peranannya dah. Baiklah, nanti kita akan sambung lagi bicara. Terus setia bersama kami, Sembang Sinar. Sembang Sinar dibawakan oleh Parti Buah Delima Yusof Tayyub, kaya dengan antioksidan, vitamin dan mineral untuk kesejahteraan diri. Anda masih lagi bersama dengan Nenek Bad. Not bad. Gitu. Baiklah, kita pun dah sampai ke ujung pertemuan kita ya, bersama dengan Puan Aizam dan juga Puan Rina dari PTPTN. Kak Bet rasa Kak Bet dah katam lah sikit. Antaranya kita dah tahu dah SSPNI. Cik tak tengok ni, tak tengok teks. Lepas tu kita dah tahu pasal Bonanza. Lepas tu Extra Bonanza. Lepas tu kita dah pasal Sahabat. Banyaknya yang kita dah belajar hari ni ya. Baiklah, mungkin sebagai rangkumannya, kesimpulannya, Puan Aizam dulu. Jadi pertama saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana memberi peluang kepada PTPTN. Dan saya juga mengambil peluang dekat sini nak menyeru kaki tangan dan juga majikan supaya menyertai program sahabat PTPTN, supaya secara tidak langsung mereka berpeluang untuk layak sebagai pemenang dalam cabutan hadiah simpanan Bonanza, Extra Bonanza, dan juga layak mendapat diskaun 10% apabila membuat bayaran balik pinjaman mereka. Okey, Puan Rina pula?
Okey, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan daripada kita punya peminjam ataupun pendeposit dan juga sahabat ataupun agensi mana-mana yang nak menyertai sahabat, jangan segan silu, kunjungilah pejabat PTPTN yang berhampiran. Kita sekarang dah ada 22 pejabat di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, dan rajinlah melayari portal rasmi PTPTN www.ptptn.gov.my. Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, boleh juga hubungi hotline PTPTN di 20804455. Dan kalau tadi kita cakap siapa-siapa yang baru dapat anak dah suap beranak, kalau macam nenek yang baru dapat cucu, boleh tak dia daftarkan untuk cucu? Boleh, tak ada masalah. Tidak menjadi suara masalah. Boleh. Sebab saya tengah belajar jadi seorang nenek penyayang. Okey, jangan marah ya Puan Aizam dan juga Puan Rina, kita bergurau je. Okey, baiklah, terima kasih banyak diucapkan kepada Puan Aizam Abdul Aziz, Pengurus Besar Jabatan Komunikasi Korporat, dan Puan Rina, Timbalan Pengurus Jabatan Komunikasi Korporat, yang sudi meluangkan masa bersama-sama kami bercakap mengenai PTPTN. Nanti dapat cucu yang kedua, I panggil lagi. Okey. Baiklah, terus setia bersama Kak Abed di sini Sinar FM.